Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa lagi hari ini untuk siaran 13 hari bulan Julai. Misal, ini 13 Julai. 13 bulan Julai. Tahun 2022 seperti mana yang saya janjikan. Semalam kita di Cyberjaya. Malam ni kita di Alustar Kedah di perkarangan Museum Negeri Kedah. Macam mana saya ucap terima kasih kerana jarang saya naik poster konten. Kita akan dapat 2,000 respon dengan komen soal jawab yang mencapai hampir 450. Saya ucap terima kasih kerana tuan-tuan memberi perhatian yang sangat besar apabila kita bercakap mengenai kandungan sejarah. Ya selalunya tak tuan-tuan begitu aware, tapi saya fikir fenomena Mat Kilau, filem yang sekarang ditayang. Saya ucap terima kasih pada filem, walaupun filem bukan sejarah tapi filem boleh merakamkan sejarah. Saya ucap terima kasih kerana filem telah mencetuskan fenomena di mana-mana orang bercakap tentang Mat Kilau. Cuma macam mana respon yang banyak tuan-tuan tanya tadi, asas walaupun saudara telah menonton ataupun belum menonton, ramai yang tidak begitu jelas mengenai bulatnya sejarah 360 darjah mengenai Perang Semantan, kerana apa yang saudara lihat daripada filem adalah cuplikan daripada sejarah yang sangat panjang. Kalau kita bawa lagi ke belakang sejarah, kita akan bercakap dalam tempoh frasa 50 tahun persejarahan tu, di mana daripada pertabalan Bendahara Wan Ahmad yang kemudiannya memakai gelaran Sultan Ahmad Muazzam Shah pada tahun 1863, dan kemudian hinggalah kepada campur tangan British, dan British mula mengiktiraf beliau sebagai Sultan Pahang 1887. Kemudian berlaku perang tahun 1890-91, Perang Semantan 1892. Panjang orangnya ada kerana kerana Muhammad Herman Roslan bukan saja anak Kedah yang menjadi rakan yang menjelaskan pada saya tentang perang berbisik ketika saya mula stream awal dalam FB Jari Stream, tapi beliau juga lama di Pahang, malah mengambil tanggungjawab menerbitkan buku Datuk Bahaman Sejarah Pahang, diterbitkan oleh Khatada. Goroda Merah. Goroda Merah. Diterbitkan oleh Goroda Merah, sebuah syarikat produksi yang berada di Kedah. Itu yang menarik yang saya kata, bila kita sebut sejarah Melayu, dia bukanlah pemilikan negeri atau daerah. Tak perlulah kita nak bercakap tentang Mat Kilau, sejarah Pahang. Dia adalah sejarah tentang bangsa Melayu, tentang hebatnya orang-orang Melayu dulu berjuang ketika seluruh tanah Melayu terancam daripada utara dan juga sampai ke selatan, daripada barat sampai ke timur. Jadi saya tunggu angka tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan kena ingat ni, nanti jangan kelang kabut. Yang masuk lambat, saya maaf. Kalau siapa masuk lambat, dia tanya satu soalan yang mengatakan dia terlewat waktu, tak payah marah. Jawablah kat dia, nanti preview balik. Sebab kita, kelas sejarah ni tuan-tuan, kalau terlewat prakata pun bukunya gagal. Kalau saudara masuk dalam sejarah, kalau bersaudara ibarat sebuah buku, terlepas prakata pun, saudara akan kehilangan keseluruh pembacaan sejarah. Kerana sejarah tak boleh dibaca dalam berlompat-lompat. Jadi malam ni Muhammad Herman Roslan atau MSR akan menceritakan pada soalan-soalan yang saya dah jangka bahawa dia menjadi plot-plot penting untuk saudara tahu. Berarti kita tak akan membincangkannya secara tesis. Kita membincangkannya secara makalah semasa, iaitu berdasarkan kepada topik penting untuk menjelas dan mencelikkan kepada saudara sejarah. Bagi saudara yang dah telah menonton Mat Kilau, kita akan mengisi di mana puzzle ataupun di mana cuplikan yang saudara terlepas. Barulah saudara faham kenapa tajuk malam ni saya mengatakan Datuk Bahaman adalah mentor Mat Kilau. Kerana asas perang yang menjadi petikan di dalam filem Mat Kilau bermula di zaman Datuk Bahaman. Apabila kezaliman yang melampau dilakukan ke atas Datuk Bahaman, barulah Tok Gajah, Mat Kilau dan juga pahlawan-pahlawan Melayu Pahang yang lain bangkit menyokong Datuk Bahaman yang asalnya adalah orang kaya Semantan yang dipecat kerana campur tangan British. Itu asas dia. Kita tengok malam ni. Saya tunggu angka berapa tu dah? Oh, sekejap dia 400. Tak payah tunggu dah. Sebagai orang yang ni adalah Mio. Saya duk ingat Muhammad Herman Roslan. Asas kita tanya. Apa yang menjadikan saudara tertarik membawa pulang buku yang ditulis untuk sejarah Pahang? Tetapi Garuda yang terkenal sebagai komuniti ataupun penerbitan yang menumpu pada sejarah Kedah, sejarah Patani, sejarah orang kawasan utara lah, saudara pilih untuk menjadi salah satu daripada penerbitan premium Garuda. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali saya ucap terima kasih kepada Tuan Haji kerana memberi saya peluang kali kedua lah untuk berkongsi pandangan dan sedikit buah fikiran lah berkenaan dengan sejarah. Bertumpu pada soalan ni, sebenarnya saya orang yang minat sejarah. Jadi sebagai peminat sejarah dan kita ni orang Melayu, agama Islam, jadi bila kita bercerita tentang perjuangan, dia tak ada batasan. Maknanya sama-sama Melayu ni, ramai daripada negeri mana pun, paha kanan cubit, paha kiri terasa. Kalau dalam cerita Perang Musuh Bisik, Angkatan Pahang pernah mai tolong Kedah. Jadi pada saya dengan usaha saya yang kecil ni lah untuk terbit balik buku Bahman ni, yang sebenarnya diterbitkan oleh Pustaka Garuda pada tahun 1961. Jadi saya terbitkan balik dengan niat untuk mengucapkan terima kasih lah kepada orang Pahang lah. Dan seboleh-bolehnya nak mereka jangan lupa bahawa perjuangan orang Melayu menentang kezaliman ni bukan setakat di Kedah, tapi melibatkan semua negeri Melayu. Itu matlamat yang, dan kenapa saya terbitkan balik buku-buku berkenaan dengan perjuangan ni lah, khususnya di Pahang lah, berkenaan dengan Datuk Bahman. Buku Mat Kilau ni dia susah dapat. Saya dengar banyak tesis dah dibuat kajian, tapi yang hanya ada yang saya duk dengar ni hanyalah buku doa dia kan, amalan-amalan Mat Kilau. Kitab Mat Kilau tu saja. Tapi tubuh badan dia sendiri tu, macam mana penceritaan dia sebagai seorang pahlawan, macam mana dia dikejar tu, tak ada. Jadi sejarah Pahang ni, kalau kita tengok daripada pandangan penceritaan Mat Kilau, hanya ditulis oleh orang tulis. Maknanya pada pandangan kita sebagai orang yang ditindas ni, tak ada. Tapi kita duk menyalahkan sejarah. Kita kata orang Melayu lemah, orang Melayu tak boleh lawan, tak berdaya, orang Melayu mundur. Bangsa lain dah maju dalam teknologi, orang Melayu duk masih nostalgia dengan sejarah. So saya berpegang pada prinsip kita dah merdeka. Walaupun kita kalah, inilah masanya untuk kita lawan balik, dapatkan balik maruah kita. Takkan nak salahkan tok nenek kita, tok nenek mati bila? Sampai bila nak salahkan mereka? Saya minta maaf Haji, saya tak boleh geram, saya terlajak. Dengan tekun. Saya bab sejarah pun selalu saya terlajak. Saya geram. Bangsa apakah yang tidak beremosi dengan sejarahnya? Saya rasa kalau saudara baca apa sejarah pun, semua bangsa akan beremosi kerana sejarah. Kerana itulah yang menjadikan kita memakai baju bangsa ni. Dia bukan hanya nak mengisi borang Melayu kerana saudara nak dapat pinjaman mara, saudara nak isi perkataan Melayu kerana saudara nak klaim Bumi Putera. Tapi Melayu adalah pakaian kita. Kita akan hidup dan mati saya seorang Melayu. Tuan-tuan, pertama malam ni kita akan sentuh ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik Arab diampun kepada keluarga-keluarga diraja yang mana barangkali akan tersentuh dan tersinggung. Tidaklah majlis malam ini nak membincangkan satu perkara untuk menentang atau untuk mencela mana-mana keluarga diraja, tetapi melainkan menyatakan kebenaran kerana sejarah malam ini berkait dengan satu peristiwa yang mana tidak diperkatakan. Saya fikir filem Mat Kilau tidak memilih fragmen yang lebih awal Datuk Bahman adalah kerana menyentuhnya bererti seolah-olah mencuit kedudukan diraja, terutama Kesultanan Pahang. Tetapi sesungguhnya tuan-tuan, apabila perlembagaan dibentuk dan kita menjadi bangsa yang merdeka, kedudukan raja-raja Melayu mempunyai keistimewaan dalam perlembagaan. Islam menjadi agama persekutuan. Melayu itu adalah kuasa dan tunjang pada Bumi Putera. Kita akan berpegang kepada prinsip tersebut sebagai orang Melayu yang mendukung kedudukan bangsa Melayu, mendukung kedudukan agama Islam dan mendukung kedudukan raja-raja Melayu sebagai tulang perlembagaan. Tetapi sejarah tidak menghalang kita untuk melihat, kerana banyak peristiwa perlu kita rojong. Orang Kedah dia pun merujuk perang berbisik tidaklah terjadi pada tahun 1821, 1842. Kalau tidak di dalamnya ada juga unsur khianat, tapi kita tak sentuh benda tu. Si Kitol dalam sejarah Melaka, tidaklah Portugis Alfonso de Albuquerque dapat menakluk Melaka dengan begitu mudah kalau bukan kerana si Kitol yang menjadi pembelot. Jadi banyak sejarah tuan-tuan. Kalau kita nak cakap malam ni, saya nak ambil iktibar di tengah-tengah semangat tuan-tuan bercakap tentang nasionalisme dan hebatnya orang Melayu apabila melihat Mat Kilau yang telah pun dipaparkan dengan begitu cemerlang dalam filem Mat Kilau. Tapi ada satu bahagian yang saudara harus ingat, bahawa orang Melayu lah yang selalunya juga menjadi dalang dan banyak peristiwa pengkhianatan. Yang ni kita nak ambil iktibar. Sebab itulah cabaran juga yang ada sekarang, di mana khianat yang ada sekarang kadang-kala kelihatan lebih buruk daripada khianat yang berlaku dulu. Jadi kalau kita nak cerita khianat dulu tuan-tuan, tidaklah digambarkan orang dulu itu berlaku khianat lebih teruk daripada orang sekarang berlaku khianat. Mio, ni Muhammad Herman saya nak tanya dekat tu
Orang ramai tak jelas tentang perkataan derhaka. Kerana orang berfikir perangnya Datuk Bahaman, nanti kita cerita Datuk Bahaman sampailah Tok Gajah, sampailah kepada Mat Kilau yang menjadi tumpuannya. Orang ingat lawan dengan British je. Tapi orang tak tahu British tu datang dan masuk Perumahan Lela mengangkat senapang tu. Kenapa? Ada sebab dia. Saya nak minta MHR cerita sedikit mengenai peristiwa penting, iaitu satu, mengenai ditariknya kuasa Datuk Bahaman sebagai orang kaya Semantan untuk mengutuk cukai, di mana Sultan bersetuju pula dengan saranan pemangku residen Inggeris pada waktu itu, Hugh Clifford. Kemudian datangnya orang yang membuka balai polis di Terus. Muhammad Irman bagi dulu orang faham tentang asas kenapa kita kata bahagian segmen dalam filem tu adalah satu saja daripada bahagian yang terakhir dalam perang yang hebat. Tapi bermula di mana? Okey, cerita di Pahang ni banyak orang terlepas pandang. Khususnya kalau kita cerita bab pengkhianatan ni, orang yang melihat ataupun membaca daripada pandangan orientalis akan melihat daripada kacamata orientalis. Bila kita melihat sejarah ni perlu dilihat dengan mata lebah, dengan spektrum yang luas. Bila kita tengok madulah kita dapat. Tapi banyak orang melihat sejarah dengan mata lalat. Maknanya dia melihat pada perspektif yang tak elok lah. Dalam cerita sejarah Melayu, bila kita sebut tentang pengkhianatan, saya tak menolak bahawa ada pengkhianatan daripada kalangan orang Melayu. Tetapi saya melihat kepada satu bangsa yang lain yang saya tak mahu sebut. Dia akan jadi isu sangat sensitif kalau saya sebut live malam ni. Tapi cerita yang berlaku dalam perang di alam Melayu ni bermula daripada perang Kedah Siam sampai ke Johor. Satu bangsa ni yang punca. Dan mereka ni lah yang menjadi hidden hand kepada setiap perjanjian-perjanjian yang berlaku di negeri-negeri Melayu. Mungkin saya hint lah perjanjian Pangkor. Apa punca perjanjian Pangkor? Jadi mereka ni lah, bangsa ni lah yang menjadi duri dalam daging kepada semua yang berlaku. Perang Kelang, perang Lukut, perang Jementah, perang Kedah Siam, perang Pangkor. Di Terengganu saja tak sempat nak jadi. Di Kelantan pun tak sempat nak jadi sebab di Kelantan apabila Tunku Galas, kalau saya ingat nama dia dah sempat cantas buang mereka ni. Jadi sama juga yang berlaku di Pahang. Dalam cerita buku Datuk Bahaman yang diperturunkan oleh Imam Dioh. Imam Dioh ni adalah pengikut pada Bahaman. Dia tak menyebut tentang orang-orang Pahang yang berkhianat, tetapi orang Melayu yang berada di luar daripada Pahang yang berkhianat kepada orang Pahang. Saya tak mau sebut negeri, dia sebut dengan jelas dalam buku ni orang negeri mana. Jelas disebut. Dan benda ni akan jadi sensitif bila dilontarkan keluar. Jadi pada saya kalau kita sebut dalam live ni bahaya. Lebih baik kita ambil, bukanlah kata saya nak suruh baca buku, promote beli buku, saya ada. Tapi ada perkara kita boleh cakap dengan lisan. Ada baca, kena baca dalam bentuk cukup untuk kita simpan pada diri kita sendiri. Tapi dalam nak menjelaskan cerita pengkhianatan ni, kita tak sedar. Datuk orang pernah kata, tangan saya terkunci, mulut saya tertutup. Saya tak boleh buat apa, tapi saya tahu benda tu jadi. Orang sejarah duduk dalam situasi ni sekarang. Kami nak cakap tak boleh. Jadi apa dengan cara apa? Kami menulis. Tapi bila kami menulis, ada mata-mata yang memerhati. Sebagai saya ambil contoh Tuan Zamri Abdul Kadir. Dia ni penulis prolifik Patani. Dia ada 30 buku pasal Patani. Dia diburu oleh orang Siam, tentera Siam. Di Malaysia kalau saya ada tulis satu buku berkenaan dengan bangsa tu, saya diperhatikan. Bahaya je, sejarah ni bukan tak tahulah macam mana nak abang. Kita nak share sejarah pada bangsa kita supaya mereka sedar. Tapi kadang-kadang nyawa kita sendiri tu terancam. Jadi bila kita sebut pengkhianatan tu, saya tak nafi ada pengkhianatan di kalangan kita. Tetapi yang lebih bahayanya adalah musuh dalam selimut yang duduk sebelah kita, makan sama-sama dengan kita. Dan mereka bukan orang Melayu. Kita, bagus. Ni saya nak cerita kat Haji.
cerita sepupu saya 13 Mei. Saya belah mak saya orang Bota kiri. Bangsa tu yang paling baik sekali dalam kampung tu, dia yang mula-mula tikam Melayu. Sama lah yang berlaku di Pahang. Boleh baca dalam buku ni macam mana Imam dia cerita. Dia kata akibat bukanya lombong di Pahang, di Sungai Pahang tu, maka berlaku krisis, berlaku pertikaian di antara dua puak. Puak yang pertama ni dia tak puas hati. Dia kata pasal apa? Tanah Lombong ni diserahkan kepada British. Jadi mereka tak puas hati. Mereka cari jalan, mereka fitnah Sultan Wak Ahmad. Mereka kata Sultan Wak Ahmad nak melaga-lagakan orang Melayu, nak melaga-lagakan pembesar, nak membedak-bedakkan kawasan makan. Jadi apa Sultan nak boleh buat? Bawah dia ada musuh, atas dia ada musuh. Jadi British mai. Bila British mai, dinasihat pula oleh orang Melayu daripada Perak, daripada negeri Melayu yang lain, terutamanya Johor. Dia kata kepada Sultan Wak Ahmad, janganlah tuanku berbuat perkara seperti yang berlaku di Perak apabila Sultan Abdullah dibuang ke Pulau Seychelles. Jadi apa Sultan boleh buat? Dia kata kalau tuanku melawan, maka terputuslah nasab tuanku sebagai raja di negeri Pahang ini. Kalau dia tak jadi raja, dia sebagai bendahara, adakah Temenggung akan naik? Zaman bendahara Pahang, zaman Johor Pahang Riau Lingga, bendahara adalah Pahang, Temenggung adalah Johor. Kalau Wak Ahmad buat keputusan untuk mengikut kata Datuk Bahaman sebagai contohnya, Pahang takkan wujud. Johor, Pahang akan duduk bawah Johor. Johor diperintah oleh Maharaja Bakar daripada keturunan Temenggung. Jadi sebagai seorang sultan, dia terhimpit. Saya baca dari, sebab saya tak mau tengok daripada kacamata orientalis yang khianat. Panglima-panglima daripada Aceh yang pernah berperang dalam Perang Kelang datang ke Pahang mencari suaka politik, mencari kekayaan, tapi banyaknya mati di pertengahan jalan. Orang Pahang dibantai oleh orang negeri jiran dia. Saya tak boleh sebut negeri jiran mana, tapi dalam ni Imam Diah dah bagi tahu dah orang mana yang tibai mereka. Tapi adakah orang Pahang hari ni marah? Saya duduk Pahang 12 tahun, orang Pahang tak pernah marah. Semangat tu ada, tapi tak pernah timbul di hati mereka bahawa mereka benci dengan puak ni. Tu kata Melayu. Kita ni marah lagu mana Abu Haji, lah kali agama tu lah. Tak apalah, kita maafkan mereka. Allah Ta'ala akan balas semua. Tu kita lah kali orang Melayu. Habis daya dah. Habis daya sebagai manusia, habis daya sebagai umat. Saya mendengar pandangan tuan daripada perspektif orang sejarah yang melihat daripada dalam sejarah. Saya adalah orang awam. Dalam perspektif saya masih lagi menganggap bahawa istilah yang paling penting yang menjadi kekeliruan sekarang adalah Datuk Bahaman yang asalnya adalah orang kaya Semantan, mempunyai kawasan dia mengutip cukai sesuai dengan kedudukannya sebagai pembesar istana. Dan dengan kedudukan Datuk Bahaman juga yang membantu dalam perang di antara Bendahara Wan Ahmad dengan Bendahara Wan Mutahir. Kena ingat Wan Ahmad yang kemudiannya berkelar Sultan Ahmad Muazzam Shah adalah bendahara, adalah orang yang telah merampas kuasa daripada abangnya sendiri, iaitu Bendahara Diraja Wan Mutahir. Ini yang menjadi confuse kita, yang nak menjadi titik kita nak mula ni. Apa yang menyebabkan sekarang yang menjadikan kita panggil Sultan Ahmad dah, senang kita angkat daripada dia dah Sultan waktu tu, menjadikan Sultan Ahmad Muazzam Shah terpengaruh dengan pandangan Hugh Clifford yang mengatakan keengganan Datuk Bahaman untuk menerima wakil British masuk ke Terua adalah sesuatu yang sepatutnya Sultan umum sebagai menderhaka. Kita ambil plot tu dulu bagi orang jelas, sebab kemudian barulah bila perang tu tercetus, barulah kita tahu apabila serangan sebelah kubu tu berlaku, orang Melayu lain merasa sangat kecewa bahawa pembunuhan ke atas bangsa kita telah berlaku depan mata kita. Barulah kita nampak mereka bangkit. Dan kini Mak Kilau dan Tok Gajah akan sampai dalam plot ni. Man cerita tu, walaupun benda ni pedih untuk diceritakan, dan kita faham ada tangan-tangan gaib yang ingin menguasai ekonomi biji pada waktu itu masuk, dan mereka tak boleh melakukannya, tapi mereka melakukan dengan berkira Inggeris memerlukan biji untuk dibawa pulang.
tanah Melayu ada bekalan bijih dan mereka adalah pedagang yang ingin menguasai perdagangan bijih. Tapi saya nak cerita dulu pula bagaimana yang boleh membawa kepada pengisytiharan. Datuk Bahaman adalah penderhaka dan benda ini disiarkan oleh Sultan. Okey, Datuk Bahaman ni dia mendapat gelaran orang kaya Semantan selepas dia membantu Sultan Muazzam Ahmad Muazzam Shah menaiki takhta. Sebelum tu dia membantu Pahang dalam Perang Kelang. Angkatan-angkatan Pahang sampai ke Kelang dan patah balik. Jadi diangkatlah atas sebab nak menghargai jasa bakti Datuk Bahaman, maka diangkatlah dia sebagai orang kaya Semantan. Semantan hari ni nama dia Lancang. Nama dia Lancang. Jadi diangkatlah Datuk Bahaman menjadi salah seorang pembesar. Okey. Bila diangkat Datuk Bahaman ni, datang orang putih Clifford. Sebelum tu macam saya kata tadi lah, puncanya daripada Lombong. Bukan Lombong bijih Lombong besi. Lombong emas. Lombong emas. Pahang ni ada emas. Di kawasan? Di kawasan Sungai Pahang ni memang ada emas. Terutamanya di Lipih. Kawasan Semantan, Lubuk Terua tu semua ada emas. Okey. Jadi pada pandangan Datuk Bahaman, ditanyalah kepada British. Mula-mula sekali cerita dia macam ni Tuanku kata kepada para pembesar, wahai datuk-datuk semua, ni saya cerita lebih kurang lah wahai datuk-datuk pembesar semua, sesungguhnya orang putih mai datang ke Pahang hendak memajukan negeri Pahang. Tetapi akibat perang yang berpanjangan, maka negeri Pahang tak ada sumber kewangan untuk membangun negeri. Jadi beta Sultan membuka kawasan Lombong dan konsesi-konsesi perdagangan kepada semua pelabur-pelabur untuk masukkan duit, dan duit itu digunakan sebagai wang bagi pembangunan negeri Pahang. Secara tiba-tiba datang orang putih ingin melabur dengan jumlah yang lagi besar daripada pelabur-pelabur bangsa lain. Jadi diberi kata dua secara halus. Nak terima, kita jalan. Tak mau terima pun kita jalan. Orang putih kata? Orang putih kata. Jadi Sultan ni, itu yang berbalik pada cerita tadi tu, Sultan ni dia terspit. Okey. Jadi Datuk Bahaman dengan rasa tanggungjawab, dia rasa macam dia tanggungjawab tu jatuh atas dia. Jadi ada 3 orang yang pergi. Datuk Perbajelai, Datuk Bahaman dan seorang lagi Tok Pengulu Amin, saya tak ingat dah nama seorang lagi tu. Tapi 3 orang ni lah yang bangun membantah keputusan tuanku dan mengatakan kepada Sultan Ahmad minta tempoh kepada British sebelum kita buat perjanjian. Maka selepas lebih kurang 1 bulan, maka dipersetujui bahawa semua kawasan-kawasan makan pembesar ini tadi diserahkan kepada British dengan menggantikan duit pampasan, duit wang bulanan, allowance, gaji, pajakan ke apa, semua term yang boleh pakai. Maka setuju. Selepas 3 bulan, semua orang duk tunggu duit. Duk biasa makan haji. Tiba-tiba duit tak ada. Tok Pengulu tak ada duit lekeh Orang besar 8 kalau kita bayang lah, Tan Sri tak ada duit, Datuk Sri tak ada duit, bawah ni anak buah punya ramai. Sistem feudal ni macam sistem politik hari ni Satu adun mesti ada anak buah punya ramai. Anak buah ni duk tanya duit tak ada ke? Nak makan apa? Kami ada anak bini. Tapi Datuk Bahaman, ni dalam kata Imam Diah, Datuk Bahaman kata dia lebih kesian kepada pembesar 32. Sebab pembesar 32 pembesar 8 lagi tinggi. Dia 48, 16, 32. Oh, yang 32 yang betul-betul di Pantang Hulu kampung-kampung. Ya. Pembesar 32 ni tak kecil. RM50 lah. Tu pun British tak mau bayar. British kata tak boleh, kami nak simpan dulu duit ni. Bagi British seolah-olah macam kita berniaga. Kami keluar modal tu tahan dulu. Bagi dapat untung baru kita pusing. Mana kata modal lah tahan, lepas 6 bulan ataupun kita dapat untung sikit, balik modal baru kita bagi duit. Kita orang Melayu duk biasa makan hari-hari, tiba-tiba orang mai tahan duit kita. Bukan adik-beradik kita, orang luar yang kita tak kenal. Bayang kalau hari ni negara kita duk biasa isi minyak petrol RM2 5 sen. Tiba-tiba mai satu orang putih kata kami tahan dulu minyak ni RM5, tak marah? Mesti kita marah. Sama lah yang berlaku kepada Datuk Bahaman. Tapi Datuk Bahaman bangun bukan mempertahankan diri dia.
Dalam buku Imam Diah ni lah, dia kata, Imam Diah kata, Datuk Bahman bukan mempertahankan hak dia, tetapi hak pembesar 32. Sebab dia lagi kesian kepada mereka tu. Okey, pembesar 32 bererti daripada 8 yang menjaga daerah, dia jatuh 16 yang menjaga mukim, 32 kita anggap penghulu yang menjaga perkampungan lebih kecil. Ya. Mereka sebelum ini digajikan daripada pendapatan yang diperoleh oleh cukai. Ya. Apabila cukai itu ditahan, diambil kepada orang Melayu, diboleh orang putih ambil. Orang putih pula menganggap kami tak akan membayar cukai itu kerana kami melabur. Ya. Selagi tidak timbul keuntungan, maka kamu tidak akan dapat pembagian keuntungan. Ya. Nah, ini pencanggahan yang menjadikan ketegangan. Ya. Kita boleh faham dah sekarang tentang itu. Saya kata seronok tuan-tuan. Tuan-tuan takkan jumpa sejarah ni di mana-mana kecuali apabila sebuah buku yang dicetak tapi tak pernah laku jualan daripada tahun 1961. 61. Sebab itulah malam ni saya terbang jauh tuan-tuan. Selain daripada untuk menyampaikan ucapan 6 falsafah Imam Ghazali kepada peserta-peserta yang dipilih oleh UM besok. Saya memang excited untuk datang kerana saya tahu kalau datang jumpa dia tuan-tuan, memang barang yang dia simpan adalah barang yang luar biasa. Kalau bak keris ni tuan-tuan, orang kata keris berdiri ya. Tapi sayang, buku ni buku tertidur. Buku yang ditidurkan tanpa suntikan doktor. Apa yang Mio Herman cerita adalah jelas, yang selalunya tak akan saudara dapat di mana-mana. Yang sedihnya, buku ni dah 60 tahun. 1961, 2021, 22, 61 tahun. Tak ada lagi orang Melayu membacanya. Maka tukang khatamnya hari ni membawa cerita. Tukang khatam ni anak Kedah yang berada di Pahang. 12 tahun, baru balik Kedah tak sampai 6 bulan. Kalau bayi ni tuan-tuan, dia baru jadi bentuk orang yang balik ke Kedah. Dia lamanya di Pahang. Jadi dia mahir dan dia sangat. Dia orang bidang dia adalah sejarah. Jadi tuan-tuan, saya buka log malam ni supaya kita tak krem, tuan-tuan boleh log kerana saya tak akan jadi admin. Admin adalah daripada pengeluarnya iaitu Garoda. Dia di Kedah ni nama dia garang, penerbit buku dia Garoda. Pengeluar merchandise dia Qatada, nama Kedah lama. Ya tuan-tuannya dah terkejut. Log sebelum saya pergi pada ini, cerita adalah unwritten dalam Google. Tuan-tuan hanya boleh dapat daripada Imam Diah. Imam Diah adalah dianggap sebagai pengikut dan anak murid kesayangan kepada Datuk Bahman. Berarti cerita lisan dia adalah first hand. Dia berkata dia ambil terus daripada yang dia nampak dan yang diceritakan oleh Datuk Bahman, kemudian ditulis buku ni. Kalau ikut tahun buku ni terbit, berarti Datuk Bahman masih hidup masa waktu tu. Kan? Dia ada polemik kat situ. Ada polemik antara Datuk Peramu dan Datuk Bahman. Tak apa, kita tak ambil tu. Kita tak dengar tuan-tuan. Saya tak boleh ambil soalan tuan-tuan kerana nanti jadi kelang kabut. A dia nak corner ke kanan, B nak corner. Jadi saya menggunakan kuasa mandatori saya untuk drive Mio Herman Muhammad Herman bercerita. Sebab kita sedang masuk dalam frasa lain ni, bukan frasa poster saya. Frasa Mio Herman adalah untuk membetulkan bahawa kalaulah kita tak melihat daripada dalam, berarti kita akan sentiasa mengingat bahawa berlaku pengkhianatan. Kita akan sentiasa mengingat bahawa Sultan telah bertindak dengan mengikut telunjuk Inggeris. Kita akan terlupa chapter-chapter yang tidak dinukilkan, iaitu kemasukan pelabur Cina. Padahal kita tak salahkan Cina hari ini tuan-tuan. Pelabur-pelabur Cina yang datang ke bumi Pahang untuk meraih keuntungan dalam perniagaan emas. Tapi pada waktu yang sama mereka tidak memiliki kuasa politik, maka mereka bergabung. Okey, saya nak tanya dekat tu, dah lepas peristiwa tu, dah orang Melayu tak bergaji, tak berapa, apa yang membawa kepada perang? Okey. Jadi Datuk Bahman ni pergi ke Johor lupa. Buku ni 300. Selain buku Datuk Bahman, kita belanja buku yang kita akan kupas hari lain, iaitu Sejarah Fatani. Kerana Qatada adalah kerana Garoda adalah penerbit yang menumpukan kepada spek sejarah di utara. Jadi kalau dulu tuan-tuan beli Perang Berbisik, Sejarah Kedah 1821, 1842 perang. Ini adalah Sejarah Fatani dan mereka keluarkan sebuah buku terbaru pun dia jual combo 300. Yang ni yang terbaru, iaitu Tragedi Takbai. Kalau saudara nak tengok detail Tragedi Takbai, saudara beli. Jadi Tragedi Takbai ni ditulis oleh Basman Dewani, Om Tani ni. Ini adalah buku yang dikarang sendiri oleh orang Islam Patani. Saya buka log 300, saudara boleh log sekarang, admin ada dekat sini. Log sekarang 300, sambil tu saya tanya, bagaimana perang bermula? Okey, lepas Datuk Bahman dapat berita tu, dia pun pergi ke Johor, meminta nasihat kepada Johor. Oh, Datuk Bahman pergi ke Johor? Datuk Bahman pergi Johor jumpa menghadap Maharaja Bakar. Maharaja Bakar. Okey, Maharaja Bakar. Jadi bila dia pergi tu, dia mendapat khabar yang duka cita lah. Maharaja Bakar kata dia tak boleh nak bantu. Okey, tak apa, patah balik. Okey, bila patah balik, British dah oppress, mula menekan orang Melayu. Yang ni yang saya nak tekan ni, saya nak geram dah ni.
Okey, sebab apa Haji? Saya dengar satu video ada satu orang tua duk cerita pasal Datuk Bahaman, duk cerita kata dia mengatakan bahawa Mat Kila ni berjuang bukan atas sebab perjuangan bangsa atau agama, tetapi berjuang atas sebab duit. Okey. Saya baca buku, saya tak ingat nama tajuk buku tu, tapi ditulis oleh Syahrudin Ma'ruf. Syahrudin Ma'ruf ni Dr. Syahrudin Ma'ruf daripada NUS, National University Singapore. Bukunya diterbitkan oleh Gerak Budaya. Buku gambar Jos Rizal kita tembok. Saya tak ingat tajuk dia. Dalam buku tu memang dia menggambarkan pembesar-pembesar Melayu bangun menentang disebabkan oleh duit. Okey. Yang ni saya nak perbetul. Kalau kita tengok dalam sejarah Datuk Bahaman, punca yang orang Melayu duk marah ni, kalau kita tengok dalam filem Mat Kilau sendiri pun ada sebut apabila British menekan cukai kepada orang Melayu di seluruh kawasan Lubuk Terua tu. Sedangkan pembesar Melayu tidak mengutip cukai kepada semua orang Melayu, hanya orang-orang yang terpilih saja, khususnya orang-orang yang berdagang. Itu yang jadi dialog, ini kawasan kami. Kami tidak akan membayar cukai kepada British. Kerana dia mula menekan kepada peniaga-peniaga kecil yang untungnya tak seberapa pun. Dan orang kampung. Orang kampung ni. Orang kampung dulu, okey, cara cukai dulu macam kita di Kedah ni. Okey. Kawan ni ada bendang serelung, kawan ni ada serelung. Aku kutiplah seorang segantang. Segantang tu bawa pi pada pengulu 32 ni tadi. Okey, kutip seorang-seorang kumpul, jadi beras yang banyak-banyak tu bawa pi kepada pemesak lah, pada tuanku tu. Dia pemesak 16, 8 apa semua ni akan bawa pula kepada tuanku. Tetapi dalam sejarah yang tak pernah orang kongsi, tak pernah orang tunjuk, tak pernah digambarkan oleh mana-mana ahli sejarah ialah pembesar-pembesar Melayu tak kutip cukai secara paksa. Ni saya geram. Saya geram kepada orang yang melihat sejarah daripada kacamata orientalis. Pembesar kita ni orang Islam. Zaman tu zaman ada hukum hudud. Zaman yang ada pondok. Zaman yang ada ulama' dan umara'. Takkan nak tekan orang tak tentu hala. Kalau kita tengok filem hitam putih selalu digambarkan pembesar-pembesar kejam. Ya, tapi bukan semua. Kita hidup hari ni pun bukan semua orang jahat. Adakah pembesar-pembesar kita, pemimpin-pemimpin kita hari ni ada yang zalim? Ada, tapi bukan semua. Adakah raja-raja kita yang berdiri hari ni duduk atas singgasana, adakah mereka kejam? Tak. Tapi mereka duduk dalam keadaan tangan terkunci, mulut tertutup. Nak bergerak tak boleh. Yang ni yang orang putih cuba nak memburuk-burukkan pembesar-pembesar Melayu dan bagi kita benci kepada institusi beraja. Hari ni kita bercakap, institusi beraja duduk macam patung atas singgasana tak buat apa. Habis majlis raja-raja buat apa? Segala keputusan yang dibuat atas muka bumi Melayu ni ditentukan oleh majlis raja-raja dengan nasihat ulama' dan umara' dan mufti-mufti yang berada dalam istana. Tengok sejarah ni kita kena tengok jauh. Kita kena tengok pandang agama, cara sudut agama. Kita kena tengok cara sudut kita sebagai orang Melayu. Jangan telaah buku saja yang ditulis oleh orang putih. Salah. Kita bukan orang putih, kita orang Melayu. Kita kena pertahankan hak kita. Biar buruk di mata orang, tapi indah di hati kita. Biar jeleklah kata orang, tapi di dalam mulut kita tu biar manis belaka. Saya tak boleh Haji, saya geram Haji. Saya geram orang tu. Okey, tak apa. Bila dah dipaksa orang Melayu mengutip cukai, pada waktu yang sama Datuk Semantan telah ada orang kaya Semantan iaitu Datuk Bahaman ataupun Abdul Rahman Tuanku Imam Noh telah pun dipecat ataupun ditarik gelarannya. Kemudian macam mana perang tu boleh berlaku? Okey, selepas pemecatan Datuk Bahaman daripada jawatan dia tu sebagai orang kaya Semantan, maka dia buat keputusan. Dia buat keputusan bukanlah untuk mendahaka, tetapi sebagai mempertahankan hak dia. Khususnya pembesar yang 32 tadi. Orang-orang bawah dia. Orang-orang bawah dia. Tu yang akhirnya 800 orang, lebih kurang 800 orang Pahang tu masuk berjuang bersama dengan dia. Tapi biasalah dalam berperang ni, kalau kita hidup hari ni pun ada manusia yang tak mau terima. Ada manusia yang
Sebab dalam Imam Diyah kata antara pembesar Melayu, ada yang menyokong tindakan Datuk Bahaman tetapi secara sembunyi. Ada yang sikap berkecuali, ada yang menentang cara Datuk Bahaman tetapi memilih kata taat setia kepada Sultan. Pasal Sultan buat keputusan, kita ikut cakap orang putih. Maksudnya apabila orang-orang yang kemudiannya menyertai operasi memburu Bahaman ni sebenarnya pergi di atas taat pada raja. Kononnya. Sebab Imam Diyah kata Datuk Bahaman jumpa dengan Sultan Ahmad. Walaupun dia disebut dalam teks yang popular bahawa dia gagal menghadirkan diri dan kemudian lepas tu dah Sultan menganggap dia menderhaka. Dia gagal menghadirkan diri apabila dia menentang pembukaan balai polis di Terua tu. Maka Sultan kata setelah Clifford mengadu kata ada seorang pembesar kamu yang degil ni, sejarah mengatakan dia berjumpa dengan Sultan. Ya, Imam Diyah kata berjumpa dengan Sultan secara sembunyi. Tuanku Sultan kata kepada Datuk Bahaman, Tuanku Sultan kata, aku redha dengan perjuangan kamu. Pergilah. Kalau kamu nak lawan British ni kerana kamu menganggap dia ini adalah perjuangan, ini adalah perjuangan kamu atas agama bangsa dan negara, pergilah, aku redha. Tapi aku tak dapat tolong. Menarik tuan-tuan, ini bahagian yang tak pernah disembunyikan. Tuan-tuan kena lock buku ni siapa nak dapat ni. Buku yang 60 tahun dah bercerita sejarah ni yang masih lagi kita tak baca. Tentang Datuk Bahaman yang saya kata adalah mentor ni, kerana orang pendahulu dalam perang ni, yang kemudian datang penyusulnya iaitu Mat Kilau yang sekarang menjadi fenomena. Okey, bila dia dah kata macam tu MSR, apa yang berlaku? Okey. Jadi dia macam cerita hantuh lah, kecewa. Bukanlah dia kecewa, dia macam tak apalah tuanku, kan. Demi negeri Pahang, demi agama bangsa dan tanah air, Patik pergilah berjuang. Patik reda apa yang berlaku atas Patik. Saya main macam dia main dejavu macam mana tau. Dia main satu perasaan yang macam tu lah. Saya sendiri terasa. Yalah pasal perjuangan, orang kata kita nak pergi mati ni bukan senang. Saja-saja nak pergi mati ni, tak ada manusia nak pergi mati saja ni. Kalau tak ada punca. Jadi selepas dah berjumpa dengan tuanku, maka tuanku pun kata aku redha dengan perjuangan kamu, tapi aku tak dapat nak membantu. Sebab salah satu utama dia, Clifford ni duduk dengan tuanku ni setiap masa. Ke mana Sultan Wak Ahmad pergi, di situlah ada dia. Kalau tak ada dia, ada Sikh. Yang pok-pok Sikh duk marah apa? Benda tu memang ada dalam sejarah. Sultan Wak Ahmad ni orang duk ikut dia hari-hari, tapi tak boleh buat apa. Jadi pergilah Datuk Bahaman berjuang. Masa dalam perjuangan inilah Datuk Bahaman buat keputusan, kita akan buat serangan dalam bentuk tiga jenis serangan. Sama ada serangan secara terbuka, secara gerila, dan satu kumpulan lagi serang secara sembunyi dan terbuka. Maknanya combine dua taktik. Gerila, perang terbuka. Satu lagi lakukan kedua-dua. Ya. Okay. Tu cara dia. Okey, lepas tu dipecahkan kepada 3 kumpulan. Satu kumpulan yang pi cari makan. Pasal depa 800 orang. Satu grup ni pi cari makan lah. Satu grup lagi bawa anak yang orang tua, budak-budak perempuan. Buat satu kumpulan, dan satu lagi berperang secara berdepan. Jadi berperang daripada Lubuk Terua tu sampailah sampai ke Lipih lah disebut. Nama satu tempat tu saya Google tak jumpa tempat tu, tapi disebut sempadan di antara Kedah di antara Pahang, Terengganu, Kelantan. Disebut berhenti di situ dan mereka buat keputusan untuk berhenti dan berbincang lah. Masa dalam perbincangan tu, tiba-tiba mereka diserang oleh satu kumpulan Melayu. Masa mereka berhenti di situ, bergabunglah Datuk Bahaman dan Mat Kilau. Mat Kilau dan Tok Gajah. Masa tu mereka bergabung. Ini yang munculnya petikan Mat Kilau berada dalam perang. Masa ni. Okey, cerita Mat Kilau ni, punca yang Clifford duk marah Mat Kilau ni, pasal Tok Gajah dengan Mat Kilau ni main nak bunuh dia. Main nak bunuh Clifford. Oh, personally. Secara dua ni pergi dengan kata nak muda assassin, bunuh dulu nak bunuh terus. Tapi pembantu kepada Clifford orang Melayu. Yang saya tak mau sebut negeri mana, dia akan jadi sentimen negeri. Dia beritahu, dia ni yang duk jadi mata-mata. Dia ni tukang masak Clifford lah. Dia duk follow Mat Kilau, Datuk Gajah apa semua. Dia mendengar maklumat. Dia beritahu pada Clifford. Dia kata, Tuan Clifford, ni Datuk Gajah dengan Mat Kilau nak main bunuh. Jadi Clifford pun tunggu lah. Kan? Duk tunggu. Lepas tu dia terus kata, nak main bunuh aku lah. Gamam.
tergamam lah dua-dua ni. Kerana tak menyangka perancangan mereka telah dibocorkan. Ya. Lepas tu katalah Clifford, Mat Kilau, jangan lupa bahawa Tok Gajah tu adalah orang suruhan kepada Datuk Bahaman. Kamu berdua ni adalah orang suruhan kepada Datuk Bahaman. Jangan kamu lupa itu. Dan jangan kamu langkah kepala Datuk Bahaman. Ini kata imam dia. Rupanya tujuan dia adalah untuk melaga-lagakan Datuk Bahaman dan Tok Gajah. Okay. Tapi taktik tu tak berjaya. Tak berjaya. Maksudnya Clifford memainkan politik, dah jumpa ada tu, dia main politik dengan harapan dia boleh mengumpan sesuatu pada Mat Kilau. Konon-kononnya daripada Mat Kilau datang niat nak bunuh dia, balik akan berkhianat pula. Ya. Okay. Jadi sebenarnya Clifford dia lebih berdendam kepada Mat Kilau berbanding Datuk Bahaman. Sebab Mat Kilau nak main bunuh dia personally. Bahaman hanyalah mengisytiharkan, Bahaman hanyalah menentangnya. Menentang. Tapi, Mat Kilau ni dengan niat aku akan bunuh. Sebab tu kalau dalam cerita Mat Kilau tu nampak memang, dalam cerita sejarah Pahang ni memang nampak Mat Kilau lebih menonjol. Sebab Mat Kilau ni dia nak pergi terus lah, berseorangan dengan bapak dia lah, berdua. Datuk Bahaman ni cuma orang di belakang mengatur strategi. Tu cerita Datuk Bahaman ni macam tenggelam. Tapi dia antara punca yang paling utama penyebab kepada tercetusnya perang Pahang, kebangkitan orang Melayu ni. Kebangkitan Datuk Bahaman dulu. Yang ni yang kita kena faham. Kita tak boleh tinggal, jangan sekali-kali tinggal Datuk Bahaman. Tanpa Datuk Bahaman tak ada Mat Kilau. Kerana Datuk Bahaman yang menjadi orang besar yang membuka jalan dan menyebarkan kepada orang Melayu dah sampai masa kita menentang. Ya. Manakala Mat Kilau ni pula kemudiannya muncul dengan mengatakan apabila pemimpin kata isytiharkan perang, maka dia memilih akulah yang akan menjadi orang yang paling ke depan. Ya, okey. Selepas tu bila Mat Kilau buat penentangan secara terbuka, duk lawan tembok apa semua orang putih, Datuk Bahaman dengan anak dia dengan pengikut-pengikut dia, dalam buku ni saya tak ingat dah, dia mai daripada satu sungai lah. Depa duk berakit-berakit. Pengikut-pengikut Mat Kilau ni ambil senapang duk tembak ke langit. Orang Melayu dia kata pasal teruja dapat senapang, duk tembak ke langit. Jadi tentera orang putih ni dengar Kapten Sayers ke apa yang Sayers, ya. Okey. Dia mendengar tembakan tu dan menyangkakan bahawa tembakan yang dibuat oleh orang Melayu tu adalah untuk tembak depa. Naknya Datuk Bahaman tak nampak pun. Depa duduk atas sungai, orang putih duduk atas tebing, mana nampak? Ini disebut je dalam buku ni. Tuan-tuan, apa yang MHR ataupun Muhammad Herman Roslan sedang cerita ni adalah detail rakaman Imam Diah. Iaitu orang dipanggil sebagai penutur ataupun kita panggil pemegang sanad lah, yang mendengar lisannya sendiri daripada Datuk Bahaman. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok, dia bersama dia bersama Datuk Bahaman. Dia bersama Datuk Bahaman. Berarti dia adalah orang yang berada bersama Datuk Bahaman dan kemudian dia merakamkan semua benda ni yang ditulis semula oleh A. Talib Ahmad. Buku tahun 61 tuan-tuan, zaman yang masih fresh. Jadi ambil log buku ni 300, buku badan, buku ekor tak ada. Semua buku kepala. Ni tak baik baru keluar. Yang ni sejarah Patani baru keluar. Jadi saudara ambil 300 supaya malam ni tuan-tuan jangan ralik hingga saya tak terjual buku pula. Tujuan saya datang ni nak membuat pencerahan ilmu supaya orang-orang yang mengkaji ilmu ni boleh menyampaikan kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan tak tenggelam dalam ilmu TikTok. Jadi ilmu TikTok menjadikan saudara akan tenggelam dengan segala macam cerita. Ini cerita yang dikaji dan sanad dia sampai kepada orang yang bersama dengan Datuk Bahaman. Sanad terakhir dirakamkan, terima kasih pada penulis ni iaitu A. Talib Ahmad. Dia tulis pada tahun 61 terbit tuan-tuan. Jadi buku piang ni saya kata. Hari inilah barulah kita nak boleh angkat kerana tuan-tuan semua menunjukkan keinginan dan juga minat luar biasa apabila Mat Kilau menjadi filem yang fenomenal. Baik. Lepas peristiwa salah tembak. Okey, lepas peristiwa salah tembak tu, jadi tentera British ni tadi tembaklah angkatan Datuk Bahaman ni. Jadi anak dia nama Awang, saya tak ingatlah nama anak dia ni, kena di paha, seorang lagi kena di dada. Seorang tu mati, anak dia yang sulung tu mati. Anak Datuk Bahaman mati. Dah mati geram kawan pun. Okey. Berarti Datuk Bahaman di air, Mat Kilau di darat. Mat Kilau belah jauh sedang membuat tembakan. Mat Kilau duduk berperang. British mendengar dan menganggap kata Bahaman terlibat. Ya. Maka satu serang hendap dibuat oleh British ketika Bahaman berkayuh di air. Ya. Tembakan itu menyebabkan satu anak Datuk Bahaman mati dan satu anak Datuk Bahaman cedera. Ya. Daripada memberontak secara politik, Bahaman berubah kepada bertindak untuk memberontak secara fizikal. Okey, kita faham. Okey, jadi bila dah anak dia mati, Datuk Bahaman buat keputusan perang.
Itu yang punca jadi perang Pahang yang akhirnya menyebabkan perang tu merebak habis ke seluruh Pahang. Okey, perlu saya jelaskan dalam sistem feudal, selagi mana bangsawan tidak diusik, selagi itulah orang Melayu takkan memberontak. Selagi mana Datuk Bahaman tidak ditembak, selagi itulah orang Melayu takkan bangun menentang. Walaupun Mat Kilau bangun menentang, walaupun Tok Gajah bangun menentang, tapi tak sama kedudukan. Yang telah pun terbunuh, maka itulah yang membangkitkan semarak orang. Ya. Okey. Tapi dulu ramai yang tak ada alat komunikasi. Peperangan tu hanya berlaku di kawasan Semantan, di kawasan Lipih, kawasan Jerantut. Itu saja. Dalam kawasan yang kecil. Orang yang duduk belah Pekan, jarak dia daripada Pekan, kalau kita naik highway Haji daripada Lipih nak ke Pekan Pahang tu lebih kurang 3 jam setengah 4 jam. Jadi orang Pekan tak tahu apa. Orang yang duduk di belah Jerantut dalam, belah Hulu Tembeling pun tak tahu apa. Apa berlaku? Hanya lepas perang tu dah habis baru orang Melayu tahu. Kata benda ni dah jadi. Serangan di Lubuk, Terua, Balai Polis semua, orang Melayu semua tak tahu time tu. Orang yang mengikut Datuk Bahaman saja yang tahu. Sampailah Datuk Bahaman berundur ke Terengganu, berjumpa dengan Tok Paluh dan Sultan Zainal Abidin. Yang kali pertama. Masa tu Tok Gajah dah kena serang dengan orang Melayu. Bukan orang putih tembak, orang Melayu yang tikam. Dia cedera dan akhirnya dia mati. Tok Gajah mati. Maka berpatah balik Datuk Bahaman, balik duduk ke Ulu Tembeling. Ini saya cerita lebih kurang lah. Balik semula ke Ulu Tembeling, dapat semula kawasan Ulu Tembeling. Okey, bila dapat di kawasan itu 1891. Ya. Okey. Okey, bila dapat kawasan Ulu Tembeling, tiba-tiba Imam Diah ni dia ada sembunyi juga cerita. Okey, Imam Diah sembunyi sikit cerita. Dia kata selepas duduk di Ulu Tembeling, tiba-tiba Datuk Bahaman buat keputusan untuk balik ke Terengganu tanpa ada alasan dan sebab yang kukuh. Okey, jadi saya rujuk W.G. Linehan, The History of Pahang, Jamrah, Jurnal Melayan, rujuk pemberontakan Pahang, Jang Aisyah 1965, tesis PhD, orang Aceh yang menulis tentang sejarah Pahang. Lepas tu saya rujuk Aruna Gopinath, Pensejarahan Pahang 1890. Aruna Gopinath hidup lagi. Last kali dia mengajar di UPNM, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Okey. Semua mengatakan bahawa pada tahun semasa pengunduran Datuk Bahaman tu, Clifford dah buat satu keputusan berjumpa pada Sultan. Dia kata, wahai Sultan Pahang, wahai Sultan Wak Ahmad, maka tuanku buatlah pengisytiharan, keluarkan dekri, buat pengampunan secara besar-besaran kepada pengikut Datuk Bahaman. Masa ni lah Datuk Bahaman, grup dia tu berpecah kepada dua. Bila dengar Datuk Bahaman kata, sekarang ni tuanku dah bagi pengampunan, awak semua yang nak balik, awak baliklah. Siapa yang nak ngikut koma, ikutlah. Tak faham lah sikit lah. Ya. Jadi siapa nak ikut, siapa nak balik. Jadi sebahagiannya tu balik. Baliklah ke Pahang, duduk di Pahang. Yang sebahagian lagi berundur pergi ke Terengganu. Okey, masa berundur di Terengganu, British telefon Siam. Dia kata ada angkatan daripada Pahang. Ini kata Imam Diah. Ini pun jadi polemik sebab ada yang kata Datuk Bahaman ni balik ke Pahang, ada yang kata kena tangkap dengan Siam. Tapi Imam Diah kata sebahagian angkatan Bahaman, termasuk Datuk Bahaman sendiri, ditangkap oleh tentera Siam dan dibawa naik ke atas kapal wak dan dibawa ke Bangkok untuk perbicaraan. Dia panjang cerita Datuk Bahaman ni. Ini kita tak boleh cerita panjang-panjang. Saya pun tak boleh nak cerita, saya geram. Saya duk fikir lagi orang tua tu tadi kan. Jadi Datuk Bahaman tu dibawa ke Bangkok dan akhirnya dibicarakan dan dibawa balik lah. Akhirnya dibawa balik juga. Itu cerita lebih kurang lah macam mana berlaku kisah di sebalik kisah bagaimana berlaku tercetusnya peta penentangan di Pahang. Dan saya ingin jelaskan lagi sekali ya, jangan sekali-kali kita guna pemberontakan tutup nenek kita. Ni tanah kita. Takkan kita nak memberontak atas tanah sendiri. Macam orang salahkan rakyat Indian. Hari ni kita didoktrin dalam otak kita bahawa rakyat Indian tu yang salah. Sedangkan rakyat Indian mempertahankan hak dia sebagai masyarakat peribumi. Ini yang kata Talib Ahmad ni. Ni saya nak baca last kali. Boleh saya baca Haji no? Boleh. Saya pun tak ingat petikan dia ni. Ni kata dia dalam penutup buku ni.
Dia kata apa yang berlaku dari gerak-geri Datuk Bahman dikatakan sebagai menderhaka. Masa dan sejarah lah yang akan menjelaskan kepada orang-orang di kemudian hari kelak untuk menentukan di mana letaknya pendirian beliau dalam peristiwa yang berhubung dengan politik tanah airnya. Penjajah tetap akan berkata bahawa segala kesalahan datangnya dari Bumi Putra sendiri. Dari itu satu undang-undang dibuat untuk memperluaskan tanah jajahannya dan mendidik anak-anak emasnya supaya anak-anak jajahan itu taat setia kepada kebesaran kerajaan Inggeris. Kalau dari segi kita panggil urus takbir pada waktu itu, berarti dekri yang dikeluarkan pernah okey, baik. Apabila Clifford menubuhkan pasukan 800 orang dengan 140 orang bersenjata tu untuk memburu Datuk Bahman sebagai orang yang dianggap oleh Clifford sebagai pemberontak. Apakah Sultan Ahmad ataupun Sultan Ahmad Muazzam Shah tahu? Apakah dengar restu dia pemburuan? Yang ni yang saya kata dia jadi tersepit. Kalau kita baca politik Sun Tzu je, adalah lebih baik membunuh satu orang demi menyelamatkan 100 orang. Jadi kalau saya duduk di kasut Sultan Wak Ahmad, saya sebagai Sultan, saya pun akan fikir benda yang sama. Kalau aku ikut Datuk Bahman, aku akan hilang negeri. Bukan aku tak suka kepada dia, tetapi aku nak menyelamatkan rakyat aku. Tapi ada orang tengok, bukan nak selamatkan rakyat, orang kata nak selamatkan kedudukan dia sebagai Sultan. Tapi mereka lupa bahawa tanpa Sultan, siapalah orang Melayu. Dan tu kita jangan lupa. Tanpa Sultan, siapalah rakyat. Tanpa rakyat, siapalah Sultan. Tapi bila orang Melayu tak ada Sultan, maka tak ada apa dah orang Melayu tinggal. Yang tu kita jangan lupa. Faham. Cuma dari segi kesedaran faktanya, berarti pemburuan Clifford dan juga orang-orang dengan Sears yang mengetuai ini adalah diketahui oleh istana. Ya. Cuma Sultan Pahang pada waktu itu, Sultan Ahmad Muazzam Shah berada dalam keadaan berfikir, aku tidak mempunyai pilihan daripada menyeret seluruh Pahang berperang dengan Inggeris dan menjadikan kedudukan aku mungkin saja akan juga digulingkan oleh Inggeris. Ya. Maka biarlah Bahman yang seorang yang dikendakkan sangat oleh Clifford ni diuruskan oleh Clifford. Okey. Ni saya cerita daripada konteks politik luar. Dalam buku Nicholas Starling, The British Policy in Malaya, 1826 to 1854, menyebut tentang kedudukan Pahang daripada kacamata British. Okey, Nicholas Starling mengatakan bahawa keputusan yang dibuat untuk mengambil alih Pahang disebabkan tekanan yang dibuat daripada Siam. Apabila Siam mendakwa bahawa negeri pantai timur, Kelantan, Pahang dan Terengganu berada di bawah kawasan milikan Siam. Jadi Siam British melihat kepentingan Pahang disebabkan 3 kelebihan Pahang daripada segi laluan nak ke China. Dalam masa yang sama, berlaku juga tekanan daripada kuasa-kuasa imperialisme yang lain seperti Jerman, Rusia, Perancis, Spanyol, Amerika yang masing-masing cuba untuk masuk melobi ke dalam negeri Pahang. Salah satu dia adalah Duff Company. Duff Company ini daripada Denmark yang hari ini berjaya membuka pelombongan di Kelantan. Okey. Dan kemudiannya ada PCCL. PCCL ni saya lupa dah nama panjang dia, dan PCCL ni adalah antara syarikat pertama yang berjaya untuk melombong kawasan-kawasan biji. Jadi dari dia, mana tu? PCCL daripada Britain lah. Britain. Okey. Dari British. Selepas berjaya buat konsesi, yang ni kita kena faham, British punya taktik ialah setiap perjanjian yang dibuat mestilah mendapat kelebihan kepada British. British dalam perjanjian mereka yang pertama ialah Sultan. Ya. Setiap perjanjian berarti British akan memonopoli. Ya. Okey. Jadi bila kita faham konteks politik antara bangsa, baru kita boleh lihat pula ke dalam politik dalaman. Macam mana percaturan luar tu memberi kesan kepada isu-isu dalaman. Macam mana British nak buat percaturan untuk mendapatkan Pahang dengan segera, sebelum Pahang membuat perjanjian dengan Perancis, dengan Rusia ataupun dengan Jerman sebagai contohnya. Jadi tekanan-tekanan inilah yang menyebabkan cepat kuasa imperialisme tu masuk Pahang. Dan apa yang berlaku di Pahang, Pahang tak ada duit. Yang ni orang tak mau faham, orang tak mau sedar. Pahang tak ada duit nak bertahan diri macam mana. Mereka dah melalui perang Pahang, mereka dah melalui perang Selangor.
Mereka dah hantar bantuan di Johor, perang Jementah. Pahlawan-pahlawan Pahang ni boleh kata merata mereka pergi. Perang Kedah Siam 1821 pun mereka hantar orang mai tolong orang Melayu. Begitu kuatnya semangat Melayu orang Pahang ni sampai mereka sendiri tak ada apa. Ketika Clifford datang dan nak campur tangan, Pahang bukanlah lagi sebuah kerajaan yang mempunyai kewangan yang cukup untuk berperang. Ya. Tidak lagi mempunyai kekuatan ketenteraan untuk berperang kerana Pahang telah menyumbangkan angkatan perangnya untuk terlibat di banyak tempat untuk menyelamatkan orang Melayu. Ya. Okay. Jadi bila dalam situasi yang macam tu, apa lagi yang tinggal? Macam mana nak bertahan diri? Terpaksa berdiplomasi. Ya, terpaksa diplomasi, terpaksa nak, orang kata nak luah mati mak, nak telan mati bapak. Kalau aku lawan, aku kena. Tak lawan pun aku kena. Tapi kalau aku tak lawan, mungkin aku sakit macam kena cubit. Kalau aku melawan, mungkin aku kena tumbuk. Nak sakit yang macam mana? Sakit yang cara cubit ataupun sakit cara penumbuk? Akhirnya sebab tu saya ambil cara cubit. Saya akan buat undi sekejap tuan-tuan. Lock banyak dah malam ni. Laju tak lock? Saya nak tengok lock. Kalau lock tak laju, saya akan promote buku. Kalau lock laju, saya akan buat undian pada malam ni untuk melihat. Sebab saya juga berada dalam perception baru sekarang ni. Oleh kerana bacaan dan juga kajian orang sejarah dengan orang yang meminati sejarah, kita dah masuk ke dalam dua jalur sungai yang berbeza tapi sedang menuju lautan yang sama. Tuan-tuan boleh up dengan mengatakan ya kalau ini pengetahuan baru. Saya harap saya dapat berapa view sekarang kita ada? 1.3. Tuan-tuan tolong, saya minta tolong dengan jasa baik. Tak pernah tulis pun tolong up lah. Ini bukan naik nombor telefon. Saudara tolong up sekiranya kata ya, ini jalur baru sejarah yang kami tahu. Sebab saya nak tengok kenaifan kita dalam memahami sejarah daripada konteks tempatan. Okey, yang luaran tu kita dah tahu. Seronoknya tu kerana saya naik story tadi adalah story yang dia menjawabnya, memberi perception baru. Berarti pandangan saya menjadi pandangan dipanggil sebagai pandangan populis. Yang ini dipanggil sebagai pandangan sejarah yang tersembunyi. Yang sebenarnya dah ada 60 tahun lebih. Tapi siapa pun tak mau peduli. Saya nak jawapan dulu. Siapa yang mengatakan bahawa sesi pada malam ini telah membawa saudara masuk ke dalam direction yang baru? Kalau saudara orang yang tak tahu apa pun saudara rasa dah tahu. Okey. Buku ada berapa lap? Tak nampak. 70 sikit lah tuan-tuan. 1,300 orang menonton di FB dan mungkin beratus ada di YouTube. Tolong lock dulu untuk menyokong syarikat yang tak pernah untung ni, Katada ni. Garuda ni. Tapi oleh kerana orang-orang dia nak bersemangat tuan-tuan, saya pun terbang datang turun airport 7.50, lari cek tempat terus live malam ni. Dia pun datang ikat samping 8 minit nak pasang kepala ni pun lambat tapi tepat pukul 9 seminit kami boleh live. Tapi tolong tuan-tuan bagi sokongan kerana 3 buah buku ni tuan-tuan. Hari lain kalau saya free, saya akan stream 2 buku ni. InsyaAllah. Okey, tapi buku kepala ni adalah buku yang akan menjelaskan kerana apa yang diceritakan oleh MHR adalah selain daripada kajian dia kerana dia 12 tahun berkhidmat di Pahang, di Arkib Negara Pahang dan dia meminati sejarah. Dan apa yang diceritakannya tu ada dalam buku ni manakala bahagian-bahagian yang sama dan kabur. Dia merujuk banyak kepada teks-teks lain yang dia dianggap sebagai teks antarabangsa untuk membolehkan dia mempunyai kebulatan 360 darjah membentangkan idea dia. Sebab tu dia nampak yakin, dia sangat confident dan dia sangat firm bila menyatakan pandangan dia. Tuan-tuan jawab ya sebelum saya pergi ke satu soalan kepada anda. Kenapa pada waktu itu? Kenapa pada waktu itu? Ada kumpulan orang yang berkecuali kita fahamlah. Itu dia tak ada pilihan dan dia berada dalam kedudukan. Kalau menidakkan masuk sebelah Bahamas, Sultan menjadi lebih susah. Kalau mengiyakan pula, kelihatannya ada sedikit rasa memberikan muka pada orang putih. Yang mengkhianati. Dalam kajian Muhammad Irman, kenapa wujud orang yang sanggup pergi dan kemudiannya mengkhianati Datuk Kamil? Yang kita sebut tadi pun, kebocoran tempat mereka bersembunyi di sempadan Pahang, Kelantan, Terengganu, dan kemudian sebahagian daripada mereka gairah menjadi pemburu dalam serangan kubu sebelah tu. Saya nak dapat je. Saya tak mungkin kita nak anggap mereka adalah pengkhianat, tapi mungkin nak letakkan mereka satu tempat yang boleh Muhammad Irman kata memurnikan pandangan yang sangat kotor kat atas mereka. Tapi sekurang-kurangnya dalam pandangan naratif mudah, sesiapa saja yang terlibat dalam bersama Inggeris untuk membunuh orang Melayu, kita panggil pengkhianat. Tapi mungkin MHR ada satu pandangan yang lain. Sekurang-kurangnya lihatlah kemurnian ini sebagai justifikasi yang lebih adil.
Okey. Kalau kita tengok dalam cerita Datuk Bahman ni, pertama sekali atas sumbangan jasa Datuk Bahman sepanjang beliau mendampingi Wan Ahmad sebelum menjadi sultan. Macam contoh, saya kawan dengan Haji lama. Saya dah berjuang untuk Haji. Saya buat segala-galanya untuk Haji. Dah tentu Haji fikir bagaimana aku nak balas jasa Herman ni. Aku ni sultan. Jadi adat dulu bagi satu kawasan, diangkatlah sebagai pembesar. Maka Herman naik. Tetapi di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yang kononnya sama-sama berjuang, tak nafi perjuangan mereka. Tetapi mereka itu datang kemudian. Saya kenal Haji 5 tahun. Kawan ni baru main 3 tahun. Tapi dia rasa dia lagi dekat dengan Haji. Sedangkan saya kenal lagi lama. Saya tahu Haji makan time mana, tidur time mana, apa baca buku time mana, saya tahu semua pasal Haji. Tapi orang yang datang kemudian ni, dia bawa mulut. Bercakap, oh Datuk Bahman macam ni, Datuk Bahman macam tu. Tapi Sultan tak mau layan. Sultan kenal. Ya. Ini orang yang berperang untuk menaikkan aku ketika aku berbalah dengan saudara aku. Ya. Okey, jadi dalam tak puas hati tu, maka dibuatlah satu cerita yang macam-macam untuk melaga-lagakan di antara Datuk Bahman dengan Sultan. Tapi Wan Ahmad tak mau dengar. Oh, itu kelebihan Tuanku Sultan Ya. Sultan, sebab tu kalau kita tengok tadi, kenapa Sultan sanggup berjumpa dengan Datuk Bahman? Kalau dia melak, dia tak jumpa dah. Dia jumpa dan lagi menitahkan pula, kalau ini pilihan kamu. Ya. Pergilah. Atas sebab sayang. Mana kita hidup zaman law ni pun nak dapat satu kawan yang sanggup mati untuk kita ni bukan senang. Gala-galanya kawan tu lah yang sanggup mati untuk kita. Jadi di kalangan pembesar yang katanya berkhianat ni, kata Imam Dia, ni Imam Dia yang kata. Imam Dia kata tak ada pun pembesar-pembesar Melayu yang berkhianat. Tak ada. Imam Dia kata? Ya, Imam Dia kata tak ada. Tak ada. Tak ada orang Melayu dari Pahang sendiri yang berkhianat. Yang ada hanyalah orang Dah. Perbetulan besar yang kita nak buat malam ni, Datuk Bahman telah menyampaikan kepada Imam Dia, sebab Imam Dia menulis adalah berdasarkan kepada kebersamaan dia dengan Datuk Bahman, bahawa tiada orang Melayu di Pahang, walaupun tadi berebut tentang kedudukan, kekananan, nak menjadi orang lebih pengaruh, tiada. Tak ada. Ni saya baca tak ada. Tak ada. Okey, saya baca ni memang tak disebut tentang perkhianatan orang Pahang kepada Datuk Bahman. Yang berkhianat adalah orang luar yang masuk duduk di dalam Pahang, yang mencari kebendaan, kelebihan dan jawatan. Sebagai hasil perlombongan, maka tak dapat dinafikan begitu banyak orang datang. Ya. Jadi punca tu lah. Jadi tak ada. Kata Imam Dia tidak berlaku perkhianatan. Ini kata satu sudut pandang. Betul. Kata sudut pandang daripada Imam Dia. Kita tak tahu pandangan orang lain yang lain. Betul. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ni ingatlah, dia bukan perdebatan. Saya menghormati kerana kita mendengar satu pandangan yang baru. Tuan-tuan melihat satu pandangan yang baru. Datang daripada sungai yang mana pun kita akan pergi lautan yang sama. Iaitu kita mengangkat pejuang kita, memahami sejarah kita. Dan kemudian berada dalam mana pun tuan-tuan, dia menambahkan lagi semangat kita untuk menghormati sejarah orang dulu. Faham Jadi jangan duk bertekak tentang A dan B dan C. Tapi A campur B sampai Z membolehkan orang Melayu mengeja. Anggap itu saja. Okey, sila. Okey. Sama juga bila kita sebut sejarah Melaka macam Haji sebut kan, Si Kitul. Si Kitul bukan orang Melaka. Si Kitul orang Jawa. Betul. Tun Mutahir. Tun Mutahir bukan orang Melaka. Betul. Cina yang bagi jom bukan orang Melaka. Betul. Jadi yang menjatuhkan kita siapa? Adakah kita sendiri? Tak. Kita orang Kedah. Adakah kita nak menjatuhkan negeri kita? Saya kalau tanya saya, bukanlah saya kata saya nak sembang, saya kemas, saya sempoi tak. Tapi demi sultan saya sanggup mati. Betul. Saya akan pertahankan sultan saya. Betul. Saya akan pertahankan sultan Melayu sebab itu sultan kita. Betul. Tapi orang luar yang bukan daripada negeri kita, depa tak tahu budaya kita, depa tak tahu cara hidup kita. Depa tengok kita pelik. Saya pergi duduk Pahang 12 tahun, saya mula-mula duduk saya rasa pelik. Pasal apa orang Pahang ni macam buat dek je. Macam tak ada hati perasaan je. Orang Pahang dia buat hal masing-masing. Memang orang Pahang hidup berpuak-puak. Orang Pahang sendiri mengaku, kami memang hidup berpuak-puak. Orang Ulu Tembeling, orang Ulu cara orang Ulu. Orang Bandar cara orang Bandar.
Orang pekan je orang pekan. Tapi bila dalam berperang, mereka sama. Jadi yang berkhianat bukanlah orang Pahang. Orang luar dah faham. Saya tak mau sebut. Dalam buku ni dia sebut dah. Okey. Tuan-tuan cepat ada bahagian yang dia rahsiakan bagi membolehkan buku ni dijual. Tuan-tuan pun tak bolehlah dengar semua benda free. Dah lah kita tak tahu benda. Lepas tu nak tapau semua free. Tak boleh tapau dengan buku sekali. 300. Berarti buku ni secara pura. Buku ni asing. Dia jual RM45. Tapi kita bagi dengan buku terbaru yang dikeluarkan, yang sepatutnya di launch asing ni. Buku ni saya dah plan nak launch asing, Sejarah Patani. Ini sudah tak buy sebab saya ada di tak buy, tapi tak boleh nak launch asing sebab masa saya ada 2 malam je. Besok kita nak masuk tu istana Sepah Chandra. Sepah Chandra untuk memberikan tahu saudara melihat separa mistis dan separa sejarah. Esok adalah macam seram-seram sikit. Dia orang ni tak bagi masuk, ada nenek ada apa, tak apalah saya pergi. Manalah tahu nenek nak berkawan jadi saudara. Okey tuan-tuan. Ini saudara nak tak buy ni. Saudara lock. Dan satu lagi adalah buku Sejarah Patani. Janganlah besok orang buat filem pula cerita Patani. Barulah sekali lagi terpinga-pinga. Oh, ada orang berjuang di Patani. Dahului sejarah sebagai pengetahuan. Apabila orang cerita, saudara taklah jadi orang yang terpinga-pinga. Lot 300. Sementara saya nak tanya tentang walaupun kita berbeza, tapi pandangan kata Imam Diah tidak ada orang yang berlaku khianat. Yang kata awak pula dalam rujukan adalah orang-orang yang datang daripada luar, yang cara pintas dia adalah berlaku khianat untuk membolehkan hilanglah orang-orang Pahang yang berpengaruh di istana, maka dengan mudah mereka boleh mengaut kekayaan daripada bumi Pahang. Kalau kita tengok contoh lagi Patih Arya Gajah Mada yang lawan Hang Tuah. Hang Tuah jatuh sebab apa? Adakah sebab Hang Jebat? Sebab Patih Karma Wijaya. Patih Karma Wijaya. Patih Karma Wijaya adalah seorang pendatang dalam bumi Melaka. Ya. Jadi sejarah Melayu ni beratus-ratus tahun dah tunjuk dah. Kita sama-sama kita benci lagu mana apa Haji. Lelah kali kita kawan balik. Bencilah lagu mana pun demi agama bangsa tanah air, kita tetap duduk sekali. Duduk satu saf, tuk imam yang sama, takbir yang sama, mengucap yang sama. Lah kali. Sejarah Melayu daripada zaman Melaka jatuh dah tunjuk dah. Saya duk cari contoh, sebagai contoh saya bagi tahu contoh Perang Kedah Siap. Saya kaji Perang Kedah Siap 7 tahun. Saya tak jumpa nama orang yang khianat. Memang ada sebut khianatan daripada dalam. Ada disebut Sultan, surat Sultan kena pintas. Sama juga dengan Sultan di Pahang. Bila nak berlaku pertemuan di antara Sultan Wak Ahmad dengan Datuk Bahman, diketahui Datuk Bahman nak bertemu di mana, maka dipintas. Kononnya macam ada orang dalam. Betul. Tapi siapa orang dalam tu? Kalau betul ada orang dalam, kenapa Imam Diah tak sebut? Sedangkan ada orang kata dia adalah orang yang berada dengan Datuk Bahman. Mestilah Bahman menyebut aku dikhianati oleh sekolah-sekolah. Tapi kalau kita melihat daripada pandang sudut agama, ni ustaz-ustaz kata, orang yang dah mati, mereka ada aib, jangan dibuka aib mereka. Mungkin sebab itulah tak disebut dalam sejarah Melayu, perkhianat-perkhianat ni namanya tak timbul sebab nak tutup aib. Sebab Imam Diah berpegang kepada tu ketika dia masih hidup, dan dia memegang sejarah terakhir daripada sanad yang bersama ni, dia tak memalukan orang lain. Tapi saya masih nak tanya, bagaimana kamu menolak langsung tentang khianat? Sebab daripada awal dia menekan kamu, Aisyah menekankan Mukadimah bahawa jangan sekali dilihat orang Melayu itu khianat. Sedangkan daripada sudut pandang saya, walaupun pergi ke laut yang sama, iaitu orang Melayu berjuang, saya percaya bahawa sebahagian daripada yang menjadikan kedudukan Datuk Bahman yang kemudian saudara tengok dalam filem Mak Kilau tu, peritnya nasib orang Melayu tu, untuk boleh saya balik dan berpuas hati dengan mengatakan perkataan khianat tu sebenarnya harus difahami dalam konteks ni. Kalau kita tengok contoh filem Mak Kilau tu kan, yang Sarjan Misai apa nama dah? Igalok. Igalok. Igalok kan dia terpaksa berkhianat disebabkan anak dia nama Mamat tu kena tangkap kan. Jadi dia terpaksa bocor rahsia. Akhirnya bila diketahui bahawa Mamat tu dijadikan umpan untuk membuatkan Igalok tu berkhianat, maka bila diketahui kan Wahid dengan Fatah Amin pergi jumpa tu kan. Kata kepada Datuk betul lah. Kepada Datuk bahawa Datuk kami dah tahu rupanya hang lah berkhianat. Datuk kata aku terpaksa. Sebab anak aku adalah tebusan. Jadi pada saya, macam saya katalah, saya tak nafi ada perkhianatan. Tetapi dalam sejarah yang saya baca
Bukan setakat sejarah ni, sejarah moden, sejarah zaman komunis pun saya dah baca. Saya bukan baca buku saja, saya baca rekod-rekod sumber primer. Orang Melayu, sejahat-jahat Melayu, khianat dia takkan lama. Dia khianat 2 kali, 3 kali, dia menyesal. Kemudian dia akan berundok. Dia takkan khianat sampai jatuh terus. Saya contoh, saya tak puas hati kat Haji. Okay, saya tak puas hati kat Haji. Saya akan khianat pada Haji saja. Saya takkan khianat apa yang belakang Haji. Tak. Orang Melayu memang sifat dia macam tu. Ini yang saya baca lah. Malah orang putih kata orang Melayu ni sifatnya perahsia. Mereka adalah pendendam. Mereka adalah orang yang suka melihat sesuatu dan mereka menilai sesuatu, sosok tubuh ataupun apa yang mereka lihat di depan mata. Tetapi orang Melayu tidak akan berkhianat kepada bangsa mereka sendiri. Ini kata orang putih. Orang putih pun dah kata. Macam mana saya nak kata? Macam mana saya nak mengatakan bahawa berlaku pengkhianatan secara besar-besaran? Mustahil. Kalau kita tengok sejarah Melaka ke, sejarah, saya ambil contoh sejarah Perak, sejarah perang Pangkor. Kalau kita baca sejarah yang begitu panjang tentang perang di Taiping sebagai contohnya, di antara Ngah Ibrahim dengan Sultan Abdullah. Kalau kita baca sejarah Perak tu, kita tengok ada percubaan untuk melaga-lagakan di antara pembesar Melayu dengan Sultan. Tapi ada tak perkhianat dalam tu? Tak ada. Tak disebut orang berkhianat. Tak disebut tentang siapakah orang Melayu yang di antara dua puak ni yang berlaga, yang menjadi duri dalam daging. Tak ada. Yang disebut hanyalah seorang tocang. Itu sejarah di Perak. Sama juga sejarah di Kelang. Bila kita sebut perang di antara Raja Mahdi dengan Raja Abdullah, berperang, bergaduh di antara dua puak. Punca bergaduh tu pasal biji timah. Tapi bila kita sebut pasal orang, sama ada puak Abdullah ataupun puak Mahdi yang berkhianat, siapa dia yang berkhianat? Tak diceritakan salah satu pihak. Sama juga perang di antara Bugis dengan Siak. Ni saya pakai tanjak Bugis. Kami orang Bugis, kalau ikut sejarahnya, berseteru dengan orang Siak. Tetapi di kalangan Siak dengan Bugis, tak ada orang Bugis yang berkhianat kepada orang Bugis sendiri. Tak ada. Orang Siak pun tak ada berkhianat kepada orang Siak. Pendek cerita, saya takkan berkhianat kepada bangsa saya. Walaupun buruk macam mana bangsa saya. Walaupun saya benci macam mana pun. Sebab akhirnya kita balik pada kalimah tauhid dan kita balik kepada prinsip bangsa kita sendiri. Kalau aku tak mempertahankan bangsa aku, siapa lagi? Ini yang hamka duk angkat. Jadi bukanlah saya kata perkhianatan yang berlaku tu perkhianatan tidak berlaku, tetapi tidak berlaku dengan skala sampai menjatuhkan sesebuah kerajaan, sesebuah institusi, sesebuah bangsa. Tak ada. Malah dalam sejarah Islam sendiri pun punca jatuhnya kerajaan Abbasiyah disebabkan oleh seorang Yahudi. Bukan orang Abbasiyah sendiri. Orang Abbasiyah tak jatuh kerajaan dia. Sama juga di Andalusia. Yang menjatuhkan Andalusia bukan orang Arab sendiri, tetapi orang Kristian yang duduk di dalam kerajaan Andalusia bersama-sama. Dan akhirnya Osman. Ya. Osman yang dijatuhkan oleh kerana dua orang Yahudi yang berjaya masuk dan menjadi pembesar. Tapi yang dipersalahkan orang Turki. Ya. Dan yang Turk. Ya. Jadi bagi saya itulah jawapan yang saya boleh bagi pada Haji lah. Bahawa saya tak menolak pengkhianatan. Saya tak menolak bahawa ada kebocoran-kebocoran di dalam masa kita berperang, di masa kita berpolitik. Tetapi tidaklah sampai menjatuhkan. Perkataan khianat adalah keterlaluan. Ya. Kita boleh menggunakan perkataan terlepas mulut ataupun tertekan dan akhirnya apabila diugut, dia membukakan rahsia. Kalau merujuk kepada bapa. Siapa yang tengok ni? Ramai jawab ya tak? Ramai mana daripada 1,300 yang tengok ni? Tuan-tuan dan perempuan, saya tunggu tuan-tuan lock buku. Kalau admin 100 lepas tak? Lepas tak? 163? 132? 18 lagi akan datang after live. Kalau tuan-tuan tak mau pergi klik benda tu. 132. Saya aim 150.
Sekali turun 15,000 dapat penerbit buku, dapat dia terbit buku lain pula. Tuan-tuan baca lah pula nanti, cucu tuan-tuan baca. Sebab ini keluar zaman atuk kita. Kita baca, terbit lagi buku Man, nanti cucu kita baca. Sebab kita jarang membaca sejarah selagi tak terpukul ke batang hidung. Jadi biarlah dapat dia terbit satu buku lagi tuan-tuan. Esok anak saya ke cucu saya yang stream dapatlah interview pula cucu dia. Cucu tuan-tuan pula dapat tengok. Sebab kita selalu baca adalah apabila dia tak tua. Jarang kita baca buku kulit baru. Tapi nasib baik buku ni masih ada tuan-tuan. Dapat diselamatkan sebagai buku langka yang terabai. Buku ni dicetak lama tak laku. Nasib baik dia dapat akhirnya orang kata kebenaran. Apabila datang Mak Kilau filmnya tu, maka dapatlah buku ni melonjak ke depan. Buku ni saya tak tahulah berlaku apa pula. Besok terburai lagi perut 1,000-2,000 orang Melayu di selatan Thailand. Baru tuan-tuan nak cari. Apa petani, apa petani, apa petani. Yang ini adalah mengenai takbai. Tahun ni 2004, tahun ni 2022. Berarti pada tak lambat lagi pada bulan Disember tahun ni kita akan kita akan mengenang dengan penuh kesedihan 18 tahun peristiwa takbai. Buku ni dah dikeluarkan. So ada ambil dia cuma sebab buku ni sepatut special launch. Kami memang merancang untuk special pelancaran. Tapi malam ni dijual combo je 300 bagi memudahkan Katada menumpukan kepada penerbitan buku sejarah kerana ada gelombang yang luar biasa. Sejak kita jual buku perang berbisik itu, tuan-tuan menunjukkan minat yang luar biasa untuk membeli. Saya bagi saudara lock untuk soalan last kepada MHR. Secara kesimpulannya MHR, daripada pemahaman anda yang sangat mendalam, pemahaman orang macam saya yang sangat luaran, dan langsung orang yang tak faham sejarah. Dia ada 3 jenis ni. 3 jenis bahasa Melayu. Yang ni boleh dianggap sebagai khazanah. Saya walaupun tak khazanah, masih lagi dianggap sebagai hiasan. Yang sampah ni. Yang langsung bangsa dia tak tahu apa. Jadi, apa nasihat anda tentang memahami kepentingan kita nak faham daripada cerita Mak Kilau kepada sejarah Pahang, ambil pengajaran. Kerana kita tak mau cerita sejarah lagi. Saya kalau balik streaming dia tentulah sejarah. Tapi yang saudara rasa inilah peluang kerana orang nak mendengar waktu sekarang. Apakah yang boleh kita pelajari daripada Datuk Bahman, Tok Gajah, Mak Kilau, Mak Lela, orang-orang Ngah Ibrahim, orang-orang yang berjuang di Pahang, supaya hari ini dia menjadi iktibar pada kita. Okey. Sebagai kesimpulan lah daripada apa yang berlaku lah kepada masyarakat Melayu orang Melayu ni dia sebenarnya dah terlalu hilang rasa, dia terlalu merasa rendah diri. Dia tak ada rasa bangga dalam jati diri dia tu, tak ada. Kalau bahasa kasar dia tu, saya tak mau sebut lah. Nanti orang marah. Suat lembut. Dia kalau dalam kasta tu, kasta paling rendah kali lah. Orang Melayu ni. Saya tak mau sebut. Apa tu? Nama kereta nak kena ubah ke? View 2.66 ribu FB sekarang ni. Okey, FB dan YouTube 2.6 ribu orang menonton. Alhamdulillah, tinggi tu. Alhamdulillah. Okey, jadi orang Melayu ni saya tengoklah memerlukan satu booster. Memerlukan satu benda yang boleh dia uplift, boleh dia mengangkat diri dia, mengangkat bangsa dia. Kalau ikut kata orientalis yang mengkaji tentang orang Melayu, orang Melayu ni dikatakan sebagai lost tribe, satu bangsa yang hilang. Bukan saja hilang kebendaan, tetapi hilang segala-galanya. Mereka tak tahu nak berpaut di mana. Dan apabila ada satu dahan, ada satu hero yang boleh mereka berpaut, maka hero itulah yang dipuja-puja, diangkat-angkat, dijulang-julang. Bila ada satu kekuatan yang datang, maka berpusu-pusulah orang Melayu seperti buih di laut yang memancar berubrak-berubrak. Tetapi apabila semangat itu hilang, maka hilanglah dia seperti ombak. Itu orang Melayu. DNA dia. DNA dia. Itulah orang Melayu. Jadi pada saya baca dalam komen-komen, bukan setakat di page saya, kadang-kadang saya baca dekat page Haji, kadang-kadang saya baca dekat page sejarah. Ada segelintir orang Melayu yang mengatakan bahawa sejarah ni benda nostalgia yang dah lepas. Apalah nak dikenang benda dah lalu. Sedangkan bangsa lain sudah maju. Tetapi mereka lupa bahawa dalam kemajuan sesebuah bangsa, mereka masih lagi mengingat kepada sejarah. Betul.
Orang putih sampai hari ni duk angkat cerita Troy, duk angkat cerita Poseidon, duk angkat cerita mitologi Greek. Orang Arab mengangkat cerita-cerita Arab. Orang Cina mengangkat cerita apa, Mulan, Radcliffe, cerita-cerita kungfu. Tapi pasal apa kita, bila kita nak angkat sejarah bangsa kita sendiri, budaya warisan kita rasa macam bodoh. Kita rasa macam lekeh. Kita rasa macam hina. Yang ni lah kata satu orang kawan saya lah. Dia kata orang putih sudah meninggalkan anak emas, anak jajahan. Anak jajahan ni orang-orang pribumi yang bersekolah di sekolah orang putih, mendapat pendidikan barat dan melihat sejarah, melihat satu-satu kaum melalui sudut pandang orang putih. Walaupun dia beri wawasan. Ya. Walaupun dia adalah orang Melayu. Saya tak mau bagi contoh jauh Bapak saya lah. Bapak saya beranak tahun 61. Dah pencin, umur 62 dah lah ni. Bila saya cerita pasal sejarah Pulau Pinang, saya bagi kat dia buku Batu Uban, tulisan Prof. Ahmad Murad Amerikan. Cerita saya bagi bapak bapak baca buku ni. Bapak saya teriak. Bapak saya kata, dulu bapak duduk sekolah, bapak tak tahu pun cerita orang Melayu di Pulau Pinang. Francis Light buka Pulau Pinang. Ya, Francis Light lah. So dia dengan saya aku lah. Aku tengok orang Melayu ni lekeh. Orang Melayu tak ada apa, dia kata. Orang Melayu tak ada apa. Sebab dia sekolah orang putih, saya tak salahkan dia. Sebab dia mendapat pendidikan daripada barat. Kita hari ni sekolah Melayu, tetapi pendidikan kita kepada sejarah tak sampai ke tahap nasional. Kita masih lagi nak jaga hati orang ni, nak jaga hati orang tu. Kononnya nak ada kebersamaan, kononnya nak mengadakan ukhuwah di kalangan masyarakat. Sampai bila kita nak jadi macam tu? Kita majoriti di tanah bumi kita sendiri. Mana ada orang majoriti di negara sendiri mengikut kata minoriti? Negara mana yang buat lagu tu? Kalau pergi di Indonesia sebagai contohnya, apabila orang Tiongkok, disebut sebagai Tiongkok bila bangun bercakap tentang soal hak, mereka kena bantai tahun 93. Sini bercakap tentang hak, siapa bantai? Siapa pun tak bantai. Bukan kita nak kata bukan saya kata nak suruh pergi berperang, tidak. Tetapi kita kena sedar bahawa perjuangan yang dibuat oleh datuk nenek moyang kita dahulu, tanpa mereka ini kita takkan duduk macam ni hari ni. Tanpa perjuangan yang dibuat oleh Datuk Maharaja Lela, Datuk Bahaman, Mak Kilau, Tok Gajah, Tok Janggut dan sebagainya, kita takkan duduk macam ni hari ni. Dan kita takkan nampak sejarah ni. Rupanya orang Melayu ni ada satu semangat perjuangan yang disebut sebagai semangat harimau. Tidaknya tidak, tapi matanya memerhati. Lapak aku lapak, jangan sampai aku terkam. Itu orang Melayu. Jadi pada saya lah, orang Melayu kena sedar diri lah. Saya bercakap daripada pandangan saya bukanlah orang profesional dalam sejarah, saya tak ada title doktor. Tapi saya melihat sejarah daripada orang yang saya duduk dalam bidang akademik, saya duduk dalam satu pekerjaan yang berkait dengan sejarah, saya duduk dalam masyarakat. Saya bergerak di kalangan masyarakat. Jadi saya melihat bahawa sejarah ni perlu diangkat. Dan semua orang Melayu kena bangun bercakap tentang sejarah. Tak boleh orang macam Haji seorang-seorang bercakap sejarah saya seorang, tak boleh. Sampai bila? Mahatma Gandhi takkan memerdekakan India kalau dia hanya seorang berdiri di atas pentas. Mao Zedong takkan berjalan 100 hari ke utara, ke selatan kalau dia seorang-seorang berjalan. Dia takkan berjaya tubuhkan Republik China. Fidel Castro takkan berjaya menubuhkan Cuba kalau dia berjalan seorang-seorang. Che Guevara takkan berjaya membangunkan satu sistem di kawasan Amerika Selatan kalau dia seorang-seorang saja. Tak boleh tuan-tuan. Semua orang kena bangun. Selalu saya cakap, semua orang Melayu bangun. Jangan takut, lawan dulu. Bukan kita lawan tumbuk, tapi kita berjuang atas nama bangsa. Berjuang melalui penulisan, melalui kajian sejarah. Untuk pengetahuan Tuan Haji, sebelum Prof. Kuke Kim mendiang, meninggal dunia, dia kata pensejarahan di Malaysia, ahli-ahli sejarah yang mendapat kelulusan PhD
kebanyakannya lulus dalam bidang sejarah moden. Mereka tak lagi mengkaji sejarah tradisional. Mereka sudah melupakan sejarah Melaka. Mereka melupakan sejarah 1600, 1700, 1800. Tak ada siapa dah. Saya boleh kira dengan jari berapa orang saja. Saya orang kata saya nak angkat diri, tapi saya kena cerita juga benda ni. Saya pernah email bersembang dengan Prof. Peter Brosberg daripada NUS, orang Belanda. Saya buat kajian berkenaan dengan hubungan Belanda-Melayu. Saya mesej kat dia. Saya kata, Prof, saya daripada Malaysia, saya buat kajian berkenaan dengan Melayu-Belanda dan saya nak tengok Kesultanan Melayu pada zaman Belanda. Dan dia kata, saya pun terkejut bila dia kata, inilah pertama kali satu orang Malaysia mesej saya nak tahu pasal sejarah hubungan Melayu-Belanda daripada tahun 1600 sampai 1800. Universiti Melaya tubuh daripada tahun 65. Lebih kurang 70 tahun. Mana pergi? Mana pergi orang yang kaji sejarah feudal, sejarah Kesultanan Melayu? Sejarah Kesultanan Melayu selama ni hanya di Melaka saja ke? Awak nak rela tak ada sultan? Macam itulah lebih kurang Haji. Tak lagi saya cerita punya Belitiang pula kan. Itulah lebih kurang. Terima kasih tuan-tuan. Malam ni membantu 2,600. Saya fikir dah antara tertinggi tu. Apatah lagi kita bercakap dalam topik yang saya predict mungkin boleh capai 1,000 di FB dan mungkin boleh capai 600 di YouTube. Tapi saudara masuk sampai 2,600 total. Saya fikir ramai yang jawab ya je. Iaitu satu yang paling penting adalah apabila saudara hadir dalam majlis ilmu, saudara menambah ilmu. Selain daripada menggilap ilmu, kalau ilmu tu dah ada, kita gilap supaya dia bersinar. Tapi yang paling bagus adalah masuk dia menambahkan ilmu kita. Jadi saya harap majlis malam ni tuan-tuan memberi tuan-tuan banyak manfaat kerana kita bercakap tentang sejarah yang ada berkaitan dengan bangsa kita. Bila sebut dengan bangsa kita tuan-tuan, apa yang menafaskan bangsa kita tentulah tentang agamanya, iaitu Islam yang kita cakap. Jaranglah orang Melayu ni tuan-tuan bangun hanya kerana dia menyebut dirinya Melayu. Tetapi dia akan menyebut dirinya Melayu, orang yang telah diberi amanah untuk menjaga bumi Melayu ini dengan kedaulatan agama Islam. Jadi itu yang menjadikan besar kerana kita adalah bangsa yang berdiri dengan dua nafas. Sebelah hidung kita kiri ni kita bernafas kerana kita Melayu, dan sebelah lagi hidung kanan kita bernafas kerana kita orang Melayu yang telah pun memilih untuk bertanggungjawab menerima agama Islam dalam negeri ni, rantau ini. Jadi itu besarnya bangsa kita. Saya ucap terima kasih kepada Muhammad Erman Roslan. Terima kasih pada saudara semua yang menonton. Terima kasih kepada Lok. Saya turun satu lah untuk sejarah, tapi macam biasa, semua penerbit buku kecil yang mempunyai perjuangan buku besar, mereka adalah tumpuan utama saya. Jadi malam ni kita tak maulah buat hard sell, kita buat tajuk. Tuan-tuan ni semua, kalau suruh beli buku, tuan-tuan lari. Tinggal view saya 5 orang je. Tuan-tuan dapat belanja, saudara akan masuk. Tapi seorang-orang tuan-tuan, saya beritahu pada tuan-tuan, berbelanjalah untuk memastikan persejaraan kita terjaga. Kalau malam yang saya belanja tentang buku ekonomi, belilah supaya pengetahuan ekonomi kita meningkat. Saya berjual buku alam sekitar, bacalah supaya kita faham, kita bangsa yang tahu bagaimana dunia sedang berputar. Tapi malam ni kita angkat sebuah sejarah yang penting. Tuan-tuan Lok, saya ucap terima kasih. Saya rasa capai lah, saya rasa 200 Lok. Kalau biasa live Lok boleh capai 150. After live akan ramai lagi orang yang dah biasa Lok membeli dalam bentuk yang mereka fikir kata mereka tak risau buat open Lok. Saya ucap terima kasih. Malam besok kita akan masuk ke Istana Supa Chandra. Supa Chandra, kawasan yang dikaitkan dengan mistik dan misteri, tapi ceritanya ada. Besok kita akan mendengar sejarah yang lebih seronok dalam cerita bentuk lisani. Cerita lisan. Kenapa bangunan dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok 10 kali fikir nak masuk. Tapi saya masuk besok dengan pemberani. Jadi saya yang pengecut ni tumpang berani lah. Besok banyak torchlight akan menyuluh kerana itu adalah istana lama yang ditinggalkan, menjadi sejarah yang mystical dan sejarah yang factual. Besok kita saring yang mistik, yang factual di tengah-tengah negeri Kedah. Jumpa lagi. Terima kasih saudara Muhammad Erman Roslan, dan terima kasih semua yang memeriahkan majlis ilmu tentang sejarah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji. Ada lagi, jangan off. Saya. Jangan off. Belum off lagi. Dah off belum? Dah off. Ada apa? Sekejap kita tengok. Belum masih ada live ni masih ada. Okey. Saya cuma nak minta ni lah.
Jadi saya menyerulah kepada semua yang menonton pada malam ni untuk menyedekahkan Al-Fatihah kepada tok nenek kita, kepada sekalian guru-guru kita, kepada sekalian pejuang-pejuang, kepada sekalian asyahid, kepada sekalian wali-wali Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya. Serarat. Okey. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Betul off ni. Okey. Kenapa baju ni dia tak sesuai untuk duduk? Doa. Sekejap lagi. Minum air jap. Ni off. Lama. Sihat Ni off kan? Off dah. Keluar. Suka dengan dia. Dia tak apa, dia tak takut hantu. Saya tumpang dia. Kalau takut, sahabat hantu tu dia. Nah, berapa kita dapat di YouTube tertinggi?